Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah dari perkongsian R.S. Rodin Kasim, dan diolah semula cerita ini oleh Osman PK. Kisah yang bertajuk Salib Emas Kampung Pisang Sikat. Entah mengapa, setiap cuti hujung minggu, seakan ada magnet memanggil-manggil aku untuk ke Kampung Pisang Sikat. Jauhnya dari rumahku di kuartus pertanian Kong Kong lebih kurang 10 km saja. Kampung ni adalah tempat permainan aku berulang alik sewaktu kecil dahulu, tahun era 60-an. Walaupun masih kanak-kanak waktu tu, hendak ke sana mesti ada keberanian. Amat menyeramkan. Minggu ketiga, aku gagahi juga untuk pergi ke sana tanpa memberitahu sesiapa pun, baik ahli keluargaku maupun ibu dan ayah. Jam 10 pagi dengan bermotor Honda 90cc, aku terus menuju laju ke ladang Lam Cheng melalui barisan-barisan pokok getah yang beribu ekar di ladang tersebut. Musim kemarau, cuaca begitu panas, terik, membuat aku cepat berpeluh. Jalan pula berdebu merah dan berterbangan ke udara ketika motor menderu laju. Selang 45 minit melalui jalan ladang, aku sampai ke lokasi yang dituju. Melihat keadaan di sekeliling, kesan perkuburan lama di celah-celah barisan pepohon getah. Batu-batu nisan ada yang masih utuh dan ada juga yang telah mereput. Aku beristirahat sekejap sambil memasang dan tuning metal detector sambil menyalakan unggun api untuk menghalau nyamuk yang bertalu-talu menyerang. Lagipun, ladang getah ni bersempadan dengan hutan paya bakau dan sudah pasti ia menjadi tempat nyamuk bersarang. Perkuburan ini juga tidak dijaga oleh mana-mana pihak, sama ada jabatan agama maupun pihak ladang, kerana perkuburan ini telah wujud semasa Perang Jepun lagi. Perkuburan ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu perkuburan Islam, Kristian dan beberapa jerat Cina dan India. Setelah siap tuning detektor, lantas aku pergi ke jerat Cina untuk mengesan. Tapi hampa, tiada bunyi langsung. Terdapat banyak jirat-jirat itu berlubang. Kemungkinan telah digali manusia atau binatang. Hampir kecewa dibuatnya. Lalu aku pergi pula ke jirat Kristian. Tanpa rasa penat, aku berusaha mengesan dan mengesan dari satu jirat ke satu jirat. Masuk ke deretan yang kelima, ada satu jirat yang lebar dan besar. Tiba-tiba, detektorku berbunyi beep, kuat dan menyaring. Aku duduk dan tangan mula mengais-ngais dedaun kering di tengah-tengah jirat tersebut. Ya Allah, kataku. Seketul salib emas seberat 400 gram. Tersenyum aku sendirian ketika itu sebagai tanda puas hati. Pepatah Melayu pernah berkata, jangan tamak, nanti bagaikan anjing dengan tulang.
Lalu aku berkemas barang-barang dan pulang ke rumah dengan penuh kepuasan dan keriangan. Sesampai di rumah ayah, lantas aku menceritakan segalanya. Terkedu seketika mereka apabila mendengar ceritaku. "Kau ni Din, berani betul ke sana sorang-sorang ya?" katanya. Aku diam lalu menunjukkan salib emas itu kepada ayahku. Ayah menasihatkan aku agar menyimpan dahulu salib itu di luar rumah. Malam nanti ketika hendak tidur, barulah diambil dan diletakkan di bawah bantal. Aku mengiyakan saja dan beredar pulang ke rumahku di kuartus pertanian 1,500 meter dari rumah ayah. Malam ni abang temankan mak dan ayah tidur kat sana ya?" kataku pada isteri, dan dia membenarkannya. Jam 11 malam. Aku ke rumah ayah dan tanpa banyak cerita, aku terus melabuhkan diri di hol beralaskan kapet merah dan toto. Tak lupa, salib emas tu aku letak bawah bantal. Mak dan ayah pula dah pun senyap tidur di bilik. Kepenatan dek kerja kebun di siang hari. Jenuh hendak melelapkan mata dan sejam jugalah aku berpusing ke kiri dan ke kanan, akhirnya terlelap juga. Dalam tidur, aku bermimpi didatangi seorang wanita Inggeris UK beranak satu, berpakaian putih rabak sini sana, dan anaknya menangis tak henti-henti. Wanita tu menghampiriku lalu berkata dalam bahasa Melayu berslang Inggeris, "Kenapa kamu ambil salib keluarga aku, ha?" Marahnya sambil terjegil biji matanya. "Pulangkan balik atau kamu akan terima musibah nanti," amarannya padaku. Seram ketakutan juga aku menerima amaran darinya. Lalu aku memberitahunya jika dipulangkan semula salib itu, apa gantinya yang akan diberi padaku. "Kamu akan kuberikan barang lain sebagai ganti di tempat kamu jumpa salib itu," jawabnya. Selepas tu, dia juga menceritakan kisahnya mengapa dia dikuburkan di situ. Dia adalah POW, iaitu tahanan perang Jepun menuju ke Singapura dengan berjalan kaki. Suaminya seorang pengurus ladang getah di Kuantan dan meninggal dunia ketika perjalanan sebelum Kota Tinggi kerana mengalami sakit malaria, lalu dikuburkan di sebuah kubu Jalan Mersing di Kota Tinggi. Sedih juga mendengar dan banyak lagi ceritanya dalam mimpi itu, tapi tak dapat diceritakan di sini. Terlalu panjang kisah hayatnya. Sedih dan terharu betapa deritanya perjalanan dia dan suami ketika itu. Pagi-pagi lagi, aku sedar lantas ke bilik air dan mandi. Dek keletihan melayan mimpi yang jauh perjalanannya. Mak bertanya juga, mengapa malam tadi aku mengigau dan merapu dalam tidur? Aku menjelaskan kepada mereka berdua tentang mimpi yang dialami. Ketika sedang mengopi pagi itu bersama ayah, aku sempat bertanya perihal kampung Pisang Sikat. Ayah pun menceritakan serba sedikit kampung itu adalah kampung Melayu asli. Bila Jepun tiba di situ, mereka semua lari berpindah ke tempat lain. Dan kampung itu menjadi tempat askar Jepun memancung askar-askar British sebelum menawan Singapura. Barulah aku tahu ceritanya. Ayah menasihatkan aku memulangkan semula salib emas tu di tempat asalnya. Selepas bersarapan, tanpa lengah,
Aku ke jiran itu untuk memulangkan semula di tempat aku menjumpainya. Sambil tu, aku mengais-ngais dedaun berhampiran menuntut ganti. Dan akhirnya, dalam pencarian itu, tiba-tiba aku terjumpa 2 keping duit emas 10 dan 5 dolar sebesar 20 sen dan 10 sen siling kita hari ini. Bergegas aku pulang dengan rasa ketakutan walaupun hatiku gembira. Pada malam tu, aku bermimpi lagi. Wanita Inggeris itu hadir untuk mengucapkan terima kasih kerana memulangkan salib emas di tempatnya. Cantik wanita tu. Bermata biru, berambut blond. Ada kalanya aku merindui untuk bertemu, walaupun hanya sekadar dalam mimpi. Begitulah juga anaknya, seiras ibu. Apakan daya, dunia kita berbeza. Sekian. Terima kasih, Brother Fai. Peace. No.